Eh, Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lawan ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalat ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya muliakan Fadil Syekh Ahmad Salim bin Salim, Fadil Habib Muzaffar, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, Fadil Ustaz Akhyar, Fadil Ustaz Wan, yang Masya Allah ini merupakan fan dalam mengarang nazam, sangat menarik, sangat indah, dan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Alhamdulillah kita dapat dengar pada malam ini, dan seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, mukminin mukminat, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Jumaat kita dapat sama-sama berkumpul untuk perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah sekarang kita akan sambung pengajian kitab Ihya Sunan Al-Mahjurah, juga berkaitan dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan bila mana kita dengar suatu sunnah yang kita jarang amalkan ataupun kita sudah tinggalkan, maka kita niatkan untuk sama-sama kita dapat mengamalkannya kembali. Yang belum ada kitab boleh ambil di belakang tu insya-Allah. Kemudian masukkanlah berapa pun dalam tabung untuk infak Ramadan. Boleh tengok insya-Allah. Kita masih lagi bincang berkenaan dengan sunat-sunat berkaitan dengan solat. Ini di antara sunat yang paling panjang sekali yang Habib Sa'ad Al-Idrus rahimahullahu taala masukkan dalam kitab beliau. Sunat-sunat bahagian yang lain pendek sahaja. Jadi boleh ambil kitab tersebut insya-Allah. Malam ni kita masuk pada sunat yang ke-25. Betul? Kita baca Ihya Sunan Al-Mahjurah. Itu dah syama'il. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Sunat yang ke-25, berusaha mengumpulkan himpunan doa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini di antaranya adab selepas mana kita solat. Selepas mana kita solat, maka dalam mazhab kita di antara perkara yang sunat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya catatkan sekali lagi, masa saya di Mesir dahulu ni, muka surat 19. Masa saya di Mesir dahulu ni, orang-orang mazhab Hanafi, mereka jumpa kita ni, mereka akan tanya, saya nak tanya kamu ni, kenapa lepas sembahyang berdoa? Itu soalan yang saya pernah kena tanya. Kenapa lepas sembahyang kamu angkat tangan berdoa? Saya tanya dia balik. Mungkin yang tak pernah dengar cerita ni kan. Saya tanya dia balik, yang kamu tak berdoa sebab apa? Tu kena satu sama. Dia kata sembahyang tu, nama sembahyang tu doa. Nak doa apa banyak. Dia tanya pula, yang kamu berdoa sebab apa? Pertama saya sebut, ini Imam Syafi'i sendiri yang sebut dalam kitabnya Al-Um. Imam Syafi'i kata, yustahabbu lil musalli munfaridan aw lil ma'mumi an ayuksir du'a wa ayutil dzikri wa yuksir du'a. Imam Syafi'i kata dalam kitab Al-Um, sunat bagi orang-orang yang solat sendirian dan juga makmum berdoa bersama dengan imamnya, maksudnya mengaminkan imam, doa bersama dengan imamnya. Dan juga lepas sembahyang ni buat apa? Panjangkan zikir. Jangan salah baris. Wa yutilu zikri. Panjangkan baris. Kemudian perbanyakkan doa. Yurja lahu ijabah ba'dal maktubah.
Kerana doa selepas mana semayang solat fardu ini sangat diharapkan untuk dimustajabkan doa. Yang pertama, kami ikut apa yang Imam Syafi'i kami sarankan. Yang kedua, Allah yang suruh kita berdoa. Ud'u li astajib lakum. Jadi kenalah dua satu. Baik. Jadi kita tengok di sini, bila kita nak berdoa ni dalam sembahyang, di antara mazhab kita ni sebutkan di sini apa dia? Menghimpulkan himpunan doa memuji Allah. Puji Allah ni maksudnya apa dia? Banyak cara puji Allah. Tapi pujian Allah, ucapan yang paling terbaik ialah menggunakan Alhamdulillah. Alhamdulillah ni Nabi sebut dalam hadis, Subhanallah walhamdulillah tamla'u atamla'am mizan. Sebut Alhamdulillah ataupun Subhanallah ini, dia dapat memberatkan timbangan mizan. Dan Alhamdulillah ini, kalimah Alhamdu dipanggil alif lam istighraq, iaitu seluruh makhluk daripada malaikatnya, daripada jinnya, daripada makhluknya, mereka ini puji Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan pujian tersebut mereka menggunakan perkataan Alhamdu. Maka dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan doa pujian macam mana tu yang disebutkan sunat yang terbaik kita berdoa. Di dalam kitab I'anatul Talibin, para ulama di antaranya Syekh Abu Bakar Syattar menyebutkan, mula-mula sekali kita nak berdoa ni tuan-tuan, maka digalakkan kita doa dengan sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah, hamdan yuwafi, nikmat yang mana mencukupkan segala nikmat, wa yukafi'u, dan juga memadai dah, wa yukafi'u wa yukafi'u wazidah, dan lagi nikmat yang cukup tambahan pula, nikmat itu tambah pula. Ni kata para ulama, doa ini masya-Allah. Ini yang pertama sekali kita sebutkan Alhamdulillah macam tu. Maka disebutkan lagi lepas pada tu, sunat kita sebutkan doa macam mana? Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Ini dalam riwayat Sunan Ibnu Majah, satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW cerita bahawa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dua malaikat kepada Allah taala mengadu, ya Allah, kami dengar ada seorang hamba ni baca doa tu, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Sehingga ya Allah, kami ni terpinga-pinga nak tulis apa pahala ni, tak tahu nak tulis apa. Ini Nabi SAW cerita, disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, riwayat daripada Sayyidina Umar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, sedangkan Allah Maha mengetahui, wahai para malaikatku, tulis pahala tersebut, sehinggalah nanti mereka sendiri yang akan bertemu ku kelak, aku sendiri yang akan membalaskan doa tersebut, akan membalaskan besarnya pahala yang apabila baca doa tersebut. Satu. Ini dalam kitab I'anatul Talibin. Kemudian sama ada kita gabungkan lagi. Ni yang pertama, ambil rangkap pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Sambung lagi ataupun pilihan yang kedua. Baca yang mana pilihan yang kedua ni? Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Itu doa itu kita famouskan, maklum. Maka di sini kita menunjukkan bahawasanya subhanaka la, maha suci engkau, la nuhsi thana'a, kami tidak akan mampu untuk menghitung puji-pujian kepadamu, kama asnaita ala nafsika, seperti mana engkau sendiri yang memujimu. Maka doa ini disebutkan, dibacakan oleh Nabi SAW. Kita sendiri tak tahu nak sebut macam mana, tak tahu nak puji Allah macam mana. Allah sendiri yang tahu nak puji Tuhan dirinya macam mana. Maka ini juga di antara kelebihan yang sangat besar. Seperti mana kita sedia maklum dalam bab puasa, Nabi kata apa? Fa inna saumu li wa ana ajzi bih. Untuk puasa ni aku je boleh balas. Macam tu juga doa yang pertama tadi tu, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi, sampailah habis. Allah sebut kepada para malaikat, serahkan itu kepada aku sampailah mereka bertemu aku kelak. Aku sendiri yang akan balas balasan doa tersebut. Maka disebutkan apa dia? Sewajarnya kalau kita nak berdoa begitu. Kita ni berdoa, kita sedia maklum, sebut nama, puji Allah dahulu. Puji selawat kepada Nabi SAW. Kemudian Allah kata apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ni ada nama-nama yang baik, maka sebutkan nama-nama Allah dulu.
Cuba kita tengok imam-imam Masjid Haram, imam-imam Masjid Nabawi. Mereka doa macam mana? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, sebutkan nama-nama Allah tu. Kita ni orang Melayu kerana instannya semua nak cepat. Ya Allah, bila aku nak kaya ya Allah. Ya Allah, bagilah aku sihat ya Allah. Puji tak lagi, selawat tak lagi. Maka doa tersebut akan tergantung di antara langit dan juga bumi. Jadi saya akan cuba ringkaskanlah. Satu ni kita tak mahu ambil panjang-panjang sangat sebab dah berapa bulan dah duduk syarah bab solat ni kan. Terus 26. Imam sunat lagi, imam meringkaskan doa dengan kehadiran makmum, jangan panjang-panjang. Imam ni juga di antara yang Nabi pesan kepada imam-imam, apa dia? Jangan berdoa mengikut doa untuk sendiri-sendiri. Allahumma rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, berikan aku ni kefahaman. Makmum di belakang tak tahu apa. Amin. Amin. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Makmum amin. Nabi kata apa? Faqad khanatuhum. Makmum, imam ini telah khianat kepada makmumnya. Jadi doa dengan cara sirah jamak. Kemudian jangan doa bagi panjang-panjang, pendek-pendek. Ini terutamanya siapa yang doa akan panjang ni? Bagi mereka yang suara sedap, minta maaf. Suara sedap selalunya dia akan doa panjang-panjang tu. Dan ini pernah berlaku lah ketika mana saya bersama dengan Syekh Abdul Khadir Qarsa. Syekh kata, bagi budak ni, dia tadi jadi imam sedap. Dia pun ya Allahu Rabbi. Syekh dah umur 80 lebih dah. Dia berdoa tu ya Rabbi dekat 20 minit. Jadi kita kena raikan anzilun nas manaziluhum. Letakkan manusia pada tempatnya. Nak berdoa panjang-panjang, balik rumah untuk sendirian tak apa. Tapi kalau ada makmum, pendekkan. Kemudian yang ketujuh, mengangkat kedua tangan ketika mana berdoa dan tidak memandang ke langit ketika solat. Kita sebutkan bahawasanya doa ni tak angkat tangan pun tak apa. Tapi di antara adab kita berdoa kepada Allah, tanda sungguh-sungguh kita berdoa, angkat tangan. Dan kenapa pula nak kena angkat tangan tadah ke langit? Bahawasanya kita sebutkan bahawasanya kita ada beberapa kiblat. Kiblat bagi solat ialah Kaabah. Kiblat bagi doa ialah langit. Manakala kiblat untuk kita betulkan ruh kita dan juga akhlak kita ialah Nabi SAW. Akhlak kita ni tidak akan mampu dibetulkan melainkan tengok cara Nabi SAW. Itu akhlak kita, itu ruh kita, itu kiblat kita. Maka di sini ni di antara adab kita dalam berdoa. Bahkan disebutkan para ulama, orang-orang yang kena zalim ni, kalau dia berdoa tak angkat tangan pun tak apa, makbul terus, tidak ada hijab. Kalau kata para ulama dia kena zalim, tak angkat tangan pun doanya cepat makbul. Apatah lagi kalau dia angkat tangan. Allahumma salli alaihi wasallam. Pernah diceritakan bahawasanya tu satu kampung ni kena curi pokok gaharu. Pokok gaharu ni kan mahal. Dekat berapa hektar kena curi. Bila pergi tengok, cerah kampung tersebut daripada pokok gaharu. Dia kata apa? Ya Allah, moga-moga orang yang curi tersebut tak boleh makan seminggu. Dia berdoa macam tu. Ini ada sahabat saya cerita, dia rugi lama ni. Moga-moga dia tak boleh makan seminggu, ya Allah. Minum saja, terlintas di hati macam tu je. Maka tengok-tengok lepas tu satu kampung tu dengar seorang lelaki ni memang tak boleh makan langsung. Suap keluar balik, suap keluar balik. Lepas tu orang tanya, kamu buat apa ni? Baru dia mengaku, saya dah curi pokok gaharu. Tanya kepada tuan tu, kamu doa apa dekat dia ni? Doa balik bagi boleh makan. Saya geram sangat waktu tu, saya lintas apa terlintas aja. Moga dia tak boleh makan seminggu. Mujak sebut seminggu. Tu nak bagi kita kata apa? Kalau orang yang kena zalim, dia berdoa tak ada hijab. Kemudian, dan tidak memandang ke langit ketika mana solat. Ini Nabi larang. Sebab apa Nabi larang? Ada para sahabat, sebahagian para sahabat, apabila sembahyang, kepalanya, mata mereka memandang ke atas langit. Maka Nabi SAW kata apa? Ma balu akhwamun. Kenapa ni kaum-kaum ni? Yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim. Mereka suka angkat pandangan mereka ke langit. La yantahiyanna an dzalika. Hendaklah ada orang yang cegah perkara tersebut. Aw la tahfazanna absaruhum, ataupun mata mereka akan dicungkil.
Ini apa? Tidak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat tengok tempat sujud. Ini di antara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ke-28, membaca doa yang ma'thur, iaitu yang datang daripada Nabi SAW, daripada baginda Nabi SAW. Begitu juga membaca doa secara tertib. Ketika memilih doa dengan mendahului makna yang agung, kemudian riwayat yang tepat, dan kemudian yang paling banyak riwayat. Ini yang panggil apa? Ada tertib-tertib dalam berdoa. Kalau boleh sebut dalam bahasa Arab, itu yang terbaik. Kalau tak boleh, terjemahkan doa yang bahasa Arab ma'thur tersebut ke dalam bahasa Melayu. Tetapi para ulama pesan, kalau boleh jangan tinggal doa ibu doa. Apa ibu doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dipanggil ibu doa. Kalau lah tak tahu nak doa apa, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu pun cukup. Ini panggil apa? Ibu doa. Selain daripada doa untuk ibu ayah, kalau boleh tambah. Tapi untuk ibu doa, jangan lupa untuk tinggal, jangan lupa untuk baca. Sunat yang ke-29, orang yang solat sendirian dan imam yang terbatas dengan makmum, iaitu makmum meredai jika imam memanjangkan solat. Apa yang dipanggil imam yang terbatas dengan makmum? Maksudnya contoh kita dekat sini, imam kita Syekh Ahmad, kita ni semua makmum yang selalu main ke sini. Bila Syekh kata boleh tak saya nak panjangkan solat, kita semua okey. Ataupun Syekh tak tanya, Syekh nak sebut nama sikit. Ataupun Syekh tak tanya, tapi kita ni sedia maklum, kalau Syekh baca panjang pun tak ada seorang pun yang marah. Itu namanya apa? Imam yang terbatas dengan makmum. Tidak ada orang lain datang, jemaah yang tetap. Contoh macam di ma'had. Ataupun makmum ni kenal imam ni, kalau baca panjang tak ada masalah, kami semua redha. Apa keadaannya? Untuk bersungguh-sungguh berdoa ketika mana sujud. Yang pertama, siapa yang boleh berdoa panjang ni? Orang yang solat sendirian. Dan juga imam yang mana makmumnya redha. Kalau sekiranya kita bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujud. Maksudnya apa dia? Kalau imam tu dia sujud lalu dia panjangkan sedikit untuk nak berdoa, dan kita semua ni tidak ada masalah, redha. Tapi kalau makmum mula komen, lepas ni jangan baca panjang, sujud lama sangat lah, tak larat nak tunggu ni, maka ketika itu imam ni dia kena ra'i. Kalau ramai lah, kalau seorang ra'i yang ramai. Itu dalam fiqh. Baik, kenapa nak suruh berdoa dalam sujud ni? Nabi yang suruh berdoa. Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis, apa dia? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun faqaminun ayyustajabu lakum. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ialah ketika mana waktu dia sujud, iaitu dekat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi pesan Nabi apa? Faqaminun. Ataupun Nabi sebut dalam riwayat fa'aksiru fihi du'a, ataupun perbanyakkan doa. Faqaminun, lepas mana kamu berdoa, syaratnya ialah kamu yakin an yustajabu lakum, doa kamu itu akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak berdoa tu pula, dan sunat berdoa itu dengan doa yang ma'thur. Ni saya cerita sikitlah kisah realiti. Yang belum dengar cerita lagi kisah, tak boleh baca kitab selalu. Allah yarham guru saya ni, Ustaz Amir Omar hafizahullah rahimahullahu taala. Dulu balik Mesir dengan Syekhina Asri. Bila balik Mesir ni, ada sebiji motor kapcai je. Motor tu share 2 orang. Jadi motor tu lah guna untuk keluarga, guna untuk pergi kuliah, sebiji motor je. Susah waktu tu. Maka satu hari Allah yarham Ustaz Amir Omar ni terbaca hadis tu. Nabi kata, dia kata apa? Oh, Nabi suruh berdoa time sujud lah. Dia berdoa apa? Ya Allah, ya Tuhan, alangkah baiknya kalau ada kereta sebiji, bolehlah pergi kuliah, pergi dakwah, guna untuk keluarga ni. Berdoa sungguh-sungguh tu, dan yakin insya-Allah dapat kereta ni. Tuan-tuan, cerita real ni. Lepas kata beliau, lepas 3 hari dia pergi rumah ustazah dia, sembang. Ustazah tu ambil kunci. Amir, ni kunci. Kunci apa ni ustazah? Kunci kereta. Lama dah saya nak bagi kat kamu ni, tapi hari ni terasa nak gerakkan hati. Dia kata, Masya Allah, lepas 3 hari saya berdoa setiap kali sujud ni,
Masya Allah, real betul. Cuma dia kata silap tak berdoa minta kereta baru. Pasal apa? Mahal dia kat mana tu? Mahalnya dekat faqaminun, Nabi kata tu. Mahalnya dekat yakin tersendiri tu. Hari ni ada sahabat mengadu dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa doa aku berdoa tapi tak pernah mustajab? Nabi kata apa? Tangan dia angkat, wa qalbuhu muta'alliq bil ghanamihi. Dia berdoa tapi hati dia, kambingku cukup ke tak ni? Hati dia tengok kambing. Maka yakin ni mai kepada mana? Mai pada hati. Sebab tu di antara kata Habib Husain Al-Haddar, pesan daripada Habib Zain bin Sumit, di antara kurang adabnya kita dengan Allah, terutamanya di akhir zaman hari ini, orang berdoa kerana nak cepat makbul, bahkan tidak ada adab doa kepada Allah Ta'ala. Doa tu pun dia tak yakin dengan Tuhan. Jadi lepas ni kalau siapa berdoa yakin, insya-Allah dapat rumah ke kereta ke, dapat macam-macam, beda kat semua ahli ribat ni, insya-Allah. Yakin dalam doa. Jadi tapi jangan doa dalam bahasa Melayu lah, doa dalam hati. Jadi Nabi kata apa? Faqaminun ayyustajab lakum, yakin doa kamu akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kalau kita berdoa dengan begitu yakin ni, sungguh-sungguh doa kita cepat mustajab. Try, insya-Allah try. Kemudian seterusnya yang ke-30, menyaringkan suara ketika qunut, bukan menyaringkan suara ketika mana bacaan zikir yang lain. Dalam mazhab kita, qunut ini maksudnya doa. Dan apa Allahumma salli, seringkas qunut dia Rabbighfirli ya Ghafur pun tak parah. Tu dalam Hasyiah Bajuri sebut begitu. Rabbighfirli ya Ghafur. Jadi apa saja yang bermaksud doa itu namanya qunut. Itu doa yang pendek, doa qunut yang pendek antaranya. Rabbighfirli ya Ghafur. Ada doa qunut yang panjang, qunut. Tu dia panjang sikitlah. Itu bukan maksudkannya itu. Jadi qunut ni, imam ni dia kena menyaringkan suara daripada awal sampai habis mazhab kita. Tapi yang diamalkan di Malaysia ni sampai mana? Sampai sekarang saja, iaitu fa innaka taqdi. Qunut ni namanya doa. Doa ni daripada mana? Allahumma hdina fi man hadai wa sampailah habis. Sampailah sebelum fa innaka taqdi tu. Step apabila kita sebut fa innaka taqdi, itu bukan doa. Itu dipanggil thana, puji kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang orang ni fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik haqqan. Sesungguhnya engkau ya Allah taqdi, yang menghukum, bukan kami yang menghukummu ya Allah. Kita berkata haqqan, benar, ataupun nashhad, betul ya Allah, kami bersaksi. Tapi sebenarnya mazhab kita ni daripada awal sampailah habis imam tu suara bagi kuat. Itu dia panggil apa? Qunut. Tapi start kepada makmum. Makmum ni fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Makmum tu dia kena diam. Tak perlu nak baca kuat. Jadi yang jadi masalah imam sekali diam, bukan makmum yang diam. Start daripada fa innaka taqdi. Itu dia panggil apa? Panggil thana, puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyaringkan suara ketika bacaan zikir yang lain. Kecuali ada beberapa masalah. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, kita baca kuat ke kita baca perlahan? Perlahan. Tapi boleh tak kita nak baca kuat? Boleh, tak ada masalah. Terutamanya apa dia? Masalah untuk kita nak taklim, ajarkan anak-anak. Kalau saya sembahyang kat rumah dengan anak-anak, saya akan baca kuat subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sujud subhana rabbil a'la. Sembahyang zuhur, sembahyang asar saya akan baca kuat. Kenapa? Taklim budak-budak. At-tahiyyatul mubah, kan sunat kita pelan. Tapi untuk dalam bab mengajar, sunat kita bagi kuat, bagi budak-budak ni boleh ikut. Itu apa ni? Ada keadaan yang kita kena nyaringkan suara, ada keadaan yang kita kena perlahankan suara. Jadi kita sedia maklum kenapa sembahyang kita ni ada yang baca kuat, ada yang baca perlahan. Nabi baca perlahan sebab itu keadaan Nabi di Mekah. Islam masih lagi tak kuat. Tapi yang Nabi baca kuat bila? Sembahyang hari raya, sembahyang Jumaat. Sembahyang raya, sembahyang kuat ni di siang hari kita baca kuat. Kerana ini dilakukan di bumi Madinah Al-Munawwarah. Subuh, maghrib, isyak dibaca kuat. Kenapa? Ni ada sebab-sebab dia. Subuh sebab orang kafir duduk lena, kerong lagi. Maka Nabi kata baca kuat.
Maka dia kenapa baca kuat? Karena orang kafir Quraisy sibuk dengan makan minum. Kan? Maka Nabi kita baca kuat. Mereka ni kalau makan lupa dah, tak ganggu kita dah. Kenapa baca kuat isyak pula? Sebab Nabi kata apa? Kebanyakan mereka dah sudah tidur, tak ganggu kita dah. Itu daripada asbabnya. Kenapa dia baca kuat? Kenapa baca perlahan? Terus meringankan bacaan tasyahud awal. Baik, ni penting. Ni ada khilaf dalam mazhab kita ni. Sikit lagi. Sebentar. Tasyahud awal ni pendapat mutamat dalam mazhab kita, baca sampai mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan tambah wa ala alih. Kenapa? Mengikut sebagian ulama, selawat kepada ahli keluarga Nabi SAW itu dikira memanjangkan. Maka pula yang sebahagian yang lain jawab pula. Di antaranya Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah dan juga Imam Ghazali, tak panjang pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih, mana panjang pun. Maka sebab itulah disebabkan ini ada yang mengatakan tak sunat baca selawat kepada ahli keluarga Nabi SAW dalam tasyahud awal. Pendapat mutamat dalam mazhab kita ialah baca sampai wa ala Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Kenapa dalam disebutkan yang lain ada pandangan yang mengatakan bahawasanya wa ala alihi merupakan rukun di dalam tasyahud akhir. Sekali lagi, wa ala alihi, selawat kepada ahli keluarga Nabi SAW adalah rukun dalam tasyahud akhir mengikut pandangan sebahagian para fuqaha kita. Lalu apabila kita bacakan dalam tasyahud awal wa ala alih, maka kita telah memindahkan yang wajib bukan pada tempatnya, dan ini membatalkan solat pada sebahagian pandangan fuqaha. Faham? Tapi kalau nak baca juga ustaz wa ala alih, kami ikut pendapat Imam Ghazali dan juga pendapat Imam Ibn Hajar. Tapi itu tak mutamat. Mutamatnya sampai mana? Sampai wa ala Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Dulu saya baca juga sampai dengan Syekh Syam tu, saya kata, "Dak Syekh, dalam kitab Tuhfah dah sebut." Imam Ghazali pun kata boleh. Ulama mutaakhirin kata boleh baca selawat kepada ahli keluarga Nabi di tasyahud awal. Saya kata mana dalil? Untuk lawan berdebat lah. Berdebat. Lepas tu saya kata jumpa dengan Syekh Taha, saya kata apa? Ada pandangan fuqaha yang saya sebut tadi tu mengatakan wajib selawat kepada ahli keluarga Nabi di tasyahud akhir. Lalu kita dah pindahkan di tasyahud awal, maka kita telah memindahkan rukun yang wajib ke tempat bukan yang tempatnya, dan ini perkara yang membatalkan solat. Dan para fuqaha sangat ambil perhatian perkara ni, tak mau berlaku khilaf di kalangan para ulama. Maka saya kata ambil yang mutamat sudah. Ala kulli hal, dalam bab pengajian saya kena cerita macam ni. Mana satu yang mutamat, mana satu ni. Tapi kalau untuk iftak diri, pengamalan diri sendiri tak ada masalah. Tapi jangan beritahu orang pula sendiri-sendiri je lah. Yang mutamatnya yang mana? Sampai Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Kalau nak beramal juga ikut pandangan Imam Ghazali tadi tu, tak ada masalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Qul hadza wa astaghfirullahalaikum. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Saya serahkan kepada Syekh untuk baca doa menutup. Ada soal ataupun saya nak tanya? Ada soalan ke? Ada, insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.